telah berpengalaman yang menjaga bahagian kewangan negara kita. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Muhammad Safwandi bin Suaidi, Wakil Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, untuk membahaskan wacana kita pada hari ini. Pertama sekali, persoalan saya, apakah reaksi mahasiswa terhadap JST? Dan yang kedua ialah kesan JST pada mahasiswa. Jadi diberikan masa 20 dan pendirian PKPIM Pusat, dan diberikan masa 20 minit kerana kita pun telah banyak masa diberikan. Kita silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya untuk hadir pada malam ini. Kita dah dengar penerangan yang panjang lebar daripada YB Azhar Ismail. Jadi ada 3 persoalan yang dilontarkan oleh moderator kepada saya. Pertama ialah apakah reaksi mahasiswa terhadap JST. Seterusnya ialah pendirian kami bagi PKPIM. Seterusnya kesan JST tersebut kepada mahasiswa. Menjawab persoalan yang pertama, reaksi itu biasalah. Apabila reaksi ialah refleksi daripada mahasiswa. Sama ada mereka bersetuju, tidak bersetuju maupun tidak takut, tidak kisah mengenai JST. Yang bersetuju, yang tidak bersetuju dengan JST, mereka sedar bahawa JST mungkin bagi mereka akan mendatangkan peningkatan harga barang dan seterusnya membebankan mereka sendiri. Bagi yang bersetuju pula, mungkin mereka merasa mereka menerima penerangan iklan daripada pihak kerajaan bahawa JST ini adalah cukai yang baik, tanpa mereka ketahui apakah di sebalik JST itu tersebut. Jadi YB Azhar ni saya nampak pendirian dia memang tidak setuju dengan JST. Jadi saya pun belum lagi. Belum lagi lah. Jadi saya pun merasa jadi kami nak menyatakan saya pun kesian juga lah kalau iklan kerajaan kata JST ini percukaian yang baik. Jadi kami di pihak PKPIM bersetuju JST ini adalah satu sistem cukai yang boleh menambah pendapatan negara. Tetapi kami di PKPIM menolak pelaksanaan JST ini buat masa sekarang atas beberapa faktor. Kalau kita lihat kepada faktor-faktor, ianya bukan mengenai JST itu baik ataupun tidak baik, tapi ianya adalah mengenai kewajaran dan tanggungjawab kerajaan untuk melaksanakan JST tersebut. Adakah JST itu wajar dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan pada masa sekarang? Memang pada belanjawan Oktober 2013, semasa 2013, Datuk Seri Najib Muhammad Razak membentangkan mengenai JST. Pada tahun lepas, Datuk Seri Najib membentangkan lagi mengenai belanjawan 2015, menyatakan bahawa JST ini mampu menambah pendapatan negara daripada cukai SST tersebut 13.8 bilion cukai SST kepada 23.2 bilion daripada JST tersebut kepada 20 bilion ke 30 bilion pendapatan bertambah. Tetapi ianya bukan mengenai pertambahan pendapatan pada masa sekarang, tetapi mengenai ianya adakah wajar dilaksanakan pada masa sekarang dalam keadaan kita berhadapan dengan hutang isi rumah yang tinggi. Kalau dulu kita memang boleh katakan bahawa hutang isi rumah kita tangga yang kedua selepas Sri Lanka yang berperang, tetapi sekarang ini hutang isi rumah kita adalah 86.8% daripada GDP negara kita, yang menjadikan hutang isi rumah kita adalah tertinggi di Asia. Jadi itulah faktor pertama kenapa kami menolak pelaksanaan JST pada masa sekarang, akibat daripada hutang isi rumah yang terlalu tinggi. Apabila bekerja, semua berfikir nak bayar hutang, nak bayar rumah dan sebagainya. Seterusnya ialah kami menolak JST tersebut atas faktor jurang pendapatan yang terlalu tinggi di antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin. Kalau kita lihat
cukai pendapatan seperti YB Azan yang berpengalaman lama dalam bidang percukaian ini, hanya ada 1 juta golongan minoriti saja yang membayar cukai pendapatan, cukai secara langsung tersebut. Kenapa hanya minoriti yang membayar? Kerana golongan lain tidak mencapai paras untuk membayar pendapatan untuk membayar cukai tersebut. Ini menunjukkan bahawa 80% daripada rakyat Malaysia ini berpendapatan di bawah RM5,000. Maknanya di sini ialah kita lihat jurang pendapatan di negara kita terlalu jauh besar, di mana negara kita menghasilkan 40 orang terkaya setahun meningkat sebanyak 12%. Orang kaya meningkat, tetapi orang miskin semakin meningkat secara mendadaknya. Ini menambahkan lagi jurang pendapatan. Atas faktor yang kedua inilah kami menolak pelaksanaan GST pada masa sekarang. Yang ketiga ialah kadar rasuah negara kita ini kian meningkat. Kalau kita lihat daripada GFI, Global Financial Index, melaporkan sebanyak 871.4 bilion hilang daripada tahun 2001 sehingga tahun 2010 akibat daripada rasuah. 871 bilion ini lebih banyak daripada jumlah hutang negara itu sendiri, tapi hilang akibat daripada rasuah. Kalau ia tidak hilang daripada rasuah, barangkali kita boleh menggunakan jumlah ini untuk bayar hutang negara. Tapi sekarang ini menunjukkan bahawa rasuah ini telah menghilangkan pendapatan negara, sedangkan GST ini digunakan untuk menambah pendapatan negara. Adakah kita boleh menjamin ketulusan daripada dari segi GST ini? Bolehkah kerajaan memberikan kita GST daripada 23.2 bilion ini digunakan untuk membangunkan rakyat miskin dan sebagainya? Seterusnya kami tidak bersetuju GST dilaksanakan pada masa sekarang akibat daripada ketirisan perbelanjaan, seperti apa yang dah disebutkan oleh YB Azan sebentar tadi. Kalau kita lihat, pengalaman kita lihat sendiri bagaimana perbelanjaan mengikut setiap tahun ditegur oleh juraudiat negara. Jejambat yang boleh dibina dengan 6 juta dibiayai dengan bajet 30 juta dan sebagainya. Atas faktor inilah kami tidak bersetuju dengan pelaksanaan GST pada masa sekarang. Kalau kita lihat bagaimana GST dilaksanakan di Australia pada tahun 2000, John Howard pada masa itu menjadi Perdana Menteri. Apabila menjalankan GST, menurut Curtin University of di Perth menyatakan bahawa kenaikan mendadak harga rumah dari sebanyak 8%. Seterusnya apabila kenaikan harga rumah ini secara mendadak, permintaan terhadap rumah pun berkurang sebanyak 11%. Dan kita tak ada GST pun kita dah susah, nak ada GST lagi bagaimana? Sebab itulah kita tetap dengan pendirian kita tadi. Kita bersetuju GST adalah cukai yang baik yang boleh menambah pendapatan, tapi tidak bersetuju GST ini dilaksanakan pada masa sekarang. Seterusnya ialah bercerita mengenai kesan pelaksanaan GST kepada mahasiswa. Bajet Oktober 2013 dulu yang dibentangkan 2 tahun sebelum GST dilaksanakan ini, kita lihat Datuk Seri Najib mengumumkan beberapa barang yang tidak dikenakan GST. Salah satunya ialah pendidikan, perkhidmatan pendidikan. Memang kita tahu yuran pendidikan tidak dikenakan GST, PTPTN tidak dikenakan GST, tetapi perkhidmatan perbankan itu dikenakan GST. Contohnya pembayaran PTPTN melalui bank, perkhidmatan transaksi bank untuk membayar PTPTN itu dikenakan GST. Kerana apa? Definisi GST ini menurut
undang-undang di dalam akta menerangkan bahawa apa-apa transaksi yang melibatkan perkhidmatan ataupun pertukaran barang, sama ada ianya dibeli ataupun tidak, akan dikenakan GST, melainkan beberapa perkara yang diumumkan tidak dikenakan GST itu sendiri. Itu yang tidak dikenakan GST. Kalau yang cincaluk, bulu, belacan dan sebagainya itu memang tidak dikenakan GST, sebab itu memang diumumkan untuk tidak dikenakan GST. Jadi GST ini dilaksanakan secara menyeluruh. Semua orang akan kena GST, dipukul rata. Sama ada dia OKU, dia kaya, dia miskin, dia mahasiswa, ataupun dia seorang cacat dan sebagainya, dia akan dikenakan GST itu sendiri berbanding dengan sebelum ini. Jadi mahasiswa sendiri yang belum ada pendapatan itu sendiri akan dikenakan GST. Jadi bagi kita, ianya akan mengurangkan pendapatan kita, mengurangkan apa yang kita ada pada masa ini. Kalau dulu sebelum GST kita boleh makan 2 kali sehari. Kalau dari segi pengurangan pendapatan, dulu kita boleh makan 2 kali sehari. Akibat dari pengurangan pendapatan ini, mungkin kita boleh makan sekali sehari saja. Ini untuk golongan yang miskin. Bagaimana pula dengan golongan yang kaya? Kalau golongan kaya, kalau pengurangan pendapatan bagi golongan kaya pula, GST sebelum ini, mungkin sebelum ini mereka boleh melancong di luar negara. Akibat dari pengurangan pendapatan orang kaya, mereka boleh melancong di luar negara. Tetapi bagaimana kita di mahasiswa terkesan akibat daripada pelaksanaan GST ini? Sebab YB dah menerangkan banyak tadi mengenai GST. Salah satunya ialah GST ini adalah satu percukaian di semua peringkat, daripada pemborong, pengeluar, pengilang, pengedar, dan tapi mereka boleh redeem balik GST tersebut. Tetapi bagi kita, orang yang membeli, orang yang terakhir untuk membeli tersebut, kita tak boleh redeem balik cukai-cukai GST ini. Jadi ini memberi kesan terhadap peningkatan harga barang dan juga seterusnya meningkatkan kenaikan harga, kenaikan dari segi perbelanjaan harian kita. Seterusnya akan pelaksanaan GST ini akan mengakibatkan ekonomi kita semakin teruk jika ianya terus ditadbir oleh golongan yang jelas melakukan rasuah dan pembaziran. Kalau kita lihat bagaimana pelaksanaan GST oleh Brian Mulroney di Canada pada tahun 80-an itu, apabila dia melaksanakan GST tahun 90-an, dia melaksanakan GST itu, Bank of Canada terpaksa menaikkan interest supaya dia mencapai kadar zero inflasi. Seterusnya ekonomi kerajaan Canada pada masa tersebut merudu. Tetapi mereka ditadbir oleh golongan yang tidak rasuah dan sebagainya. Mereka boleh menjadikan Canada sekarang. Tapi bagaimana kerajaan sekarang ini dalam keadaan indeks CPI, Corruption Perception Index, di tangga yang ke-50 dan banyak tahun jatuh dan sebagainya, menjamin perbelanjaan, peningkatan dan juga lebihan pendapatan daripada GST ini disalurkan dan dibelanjakan untuk membantu golongan mahasiswa, golongan muda dan masyarakat di Malaysia ini. Jadi kita kena lihat kembali pelaksanaan kewajaran pelaksanaan GST pada masa sekarang. Okey, jadi saya rasa cukuplah untuk penerangan. Rasanya YB Azam tadi dah menerangkan lebih banyak mengenai GST ini. Jadi saya terangkan dari segi kami PKPIM memang setuju GST ini cukai yang baik, tapi kami tidak setuju GST ini dilaksanakan pada masa sekarang atas beberapa faktor. Seterusnya GST ini memberi kesan terhadap mahasiswa dari segi kenaikan harga barang, kos sara hidup yang kian meningkat, dan juga memang kalau dekat Australia dilaksanakan GST peningkatan harga barang yang tinggi, tetapi kita tidak padan dengan pendapatan rakyat kita. Kita kenakan banyak cukai, tapi pendapatan rakyat tidak meningkat. Gaji perkhidmatan awam tidak naik selama 15 tahun. Jadi pada masa sekarang memang tidak setuju pelaksanaan GST.
Okay.